KPM. Didik TV KPM. Jibril, Mikail, apa lepas tu? Jibril, Mikail, aduh lupalah pula. Jibril, Mikail, apa yang ketiga tu? Aduh lupa lah. Hakim, buat apa ni Hakim? Bukan kakak, saya duk ingat ni nama malaikat. Okey. Tak ingat pula lah, susah lah. Oh, tak dapat ingat Ha. Okey, senang je macam ni Hakim. Ikut kakak Okey. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Lah, senang je kalau berlagu nak Boleh, ingat. boleh Hakim? Boleh. Okey, lepas tu pergi kelas ke? Ya, jom. Jadi jom kita ke kelas. Okey, jom. Jibril, Mikail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Ustazah Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustazah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustazah, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh Hakim. Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ini. Kemudian jemput Ustazah pakai pula. Okey. Sebab kadang-kadang kita ni pegang macam-macam. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat membendung kita dari dijangkiti wabak COVID-19. Baiklah Ustazah, mungkin Ustazah boleh kenalkan nama penuh Ustazah dan juga dari sekolah yang mana. Silakan Ustazah. Okay, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baik Ustazah, saya difahamkan kita tidak berdua pada hari ini. Betul. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain dalam talian. Rakan-rakan Hakim. Ya, jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan saya? Ya, itu dia. Keenam-enam murid kita. Mungkin boleh kenalkan nama bermula dengan Amalina. Amalina, kenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina Uzma binti Muhammad Rizal dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pakar bedah. Okey, pakar bedah. Terima kasih kepada Amalina. Seterusnya, Nur Jannah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anissa Nur Jannah binti Muhammad Zaidin. Saya dari sekolah SMK Perempuan Taman Petaling dan saya mempunyai cita-cita peguam untuk menjadi peguam. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Jannah. Seterusnya, Azlin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azlin binti Syajahan dari Sekolah SMK Perempuan Taman Petaling. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah, insya-Allah. Ya, baik. Seterusnya, Nur Zahra. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Nur Zahra binti Wan Rusma Izani dari SMK Perempuan Taman Petaling dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Oh, Zahra pegang mic macam nak karaoke tu. Baik, seterusnya Atika. Assalamualaikum, saya Nur Atika binti Muhammad Zamil. Saya dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pensyarah. Nampaklah gaya pensyarah tu, letak tangan dekat dada ni kan. InsyaAllah. Baik. Seterusnya Nadia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdaini Najihah binti Harizam. Saya dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Okey, baik. Terima kasih kepada semua 6 murid dalam talian kita, juga anda yang menonton dari rumah. Baik Tazah, ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan kita punya gimmick sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih Hakim. Okey, baik. Kita boleh tengok kepada skrin layar. Okey. Tazah boleh tekan. Okay, tajuk kita hari ini, Hakim dan juga murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah, boleh buka muka surat 75 hingga 79, buku teks pendidikan Islam. Kita akan mempelajari bidang akidah, satu tajuk yang sangat menarik yang boleh dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, iaitu tajuk ketaatan malaikat. Seterusnya, murid-murid pada hari ini, di akhir pembelajaran kita, Ustazah mengharapkan murid-murid boleh menyatakan dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat. Yang kedua, dapat menyatakan nama-nama malaikat berserta tugas. Tadi Hakim dah hafal. Seterusnya dapat menerangkan perbandingan di antara malaikat dan juga manusia. Dan yang terakhir, dapat menerangkan hikmah beriman kepada malaikat dan menghubung kaitkan hikmah tersebut dalam kehidupan. Itu yang tadi Hakim kakak ajar Hakim untuk mengenali nama-nama malaikat. Bersentik kita akan belajar seterusnya tentang tugas-tugas malaikat. Baik. Jadi itu 4 perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus sepanjang pembelajaran pada hari ini. Baik Tazah, apakah dalil tentang ketaatan malaikat ni Tazah? Okey, boleh. Sebelum kita pergi kepada dalil Hakim, Ustazah nak menerangkan dulu apakah maksud beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bermaksud yakin setiap Muslim ini, setiap seorang mukmin perlu yakin bahawa malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk seperti kita juga Hakim, yang mana dijadikan daripada cahaya. Mereka ini, malaikat ini sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Sebab itulah malaikat ini dikenali sebagai makhluk ilahi paling taat. Macam kita ni, kita kadang-kadang langgar perintah Allah kan Tazah kan? Betul. Okey Tazah, itu tentang maksud beriman dengan malaikat. Betul. Dan seterusnya Hakim, saya ingin berkongsi menurut Mahmud Ash-Shafrawi, beliau berkata kerana malaikat ini diciptakan daripada cahaya, maka malaikat pun mewarisi sifat-sifat cahaya. Di antaranya adalah malaikat tidak dapat terlihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Subhanallah, laju laju. Tapi kadang-kadang untuk hari ini kita nak menelusuri malaikat ni makhluk yang hebat. Namun pun malaikat berasal daripada kata malak dalam bahasa Arab, hebat, kuat, tapi malaikat sentiasa taat. Jadi kita nak mencontohi ketaatan malaikat. Walaupun kuat tetapi tidak sombong. Betul. Okey, seterusnya tadi Hakim tanya apakah dalil kewajipan setiap umat Islam ini beriman dengan malaikat. Tapi Ustazah nak minta anak-anak murid Ustazah yang dalam Google Meet ni untuk membacakan dalil tersebut. Siapa yang sudi untuk bantu Ustazah? Sila angkat tangan. Siapa tu? Azlin. Okey, silakan Azlin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari kiamat, malaikat dan kitab. Surah Al-Baqarah ayat 177. Wah, tahniah Azlin. Hebat. Lancar bacaannya. Betul. Itulah dalil kita Hakim yang menunjukkan berimannya kepada perkara-perkara gaib. Contohnya malaikat adalah satu kebajikan. Saya nak tanyalah Hakim, rakan-rakan kita ni beriman kepada malaikat ni rukun apa? Hakim tahu jawapan? Rukun beriman, rukun iman. Rukun iman, tapi kita tanya mereka ni, rukun iman yang keberapa tu? Okey, siapa tahu? Sila angkat tangan.
Okey, Okey, Atika. siapa tu? Atika. Okey, Atika. Okey, silakan Atika. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Di samping yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Wah. Ya, terbaik. Baik Atika. Tahniah. Okey, Ustazah, berapa markah Ustazah nak berikan kepada Azrin dan juga Atika? Seorang 5 markah ni. Oh, jadi seorang 5? 5, 5. 5 per 5. Betul. Okey, Ustazah, banyak lagi yang ingin kita belajar tentang ketaatan kepada malaikat ini, tetapi kita rehat seketika, boleh ke Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Bagaimana murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan? Boleh ya? Okey, baik Ustazah. Kita dah tahu tentang dalil ketaatan kepada malaikat. Apakah pula orang kata yang akan kita fokuskan selepas ini? Okey, baiklah Hakim. Jom kita lihat siapakah malaikat-malaikat yang wajib kita imani dan juga tugas-tugas mereka. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 76 dan seperti juga yang terpapar di skrin kita, iaitu ada 10 nama malaikat yang tadi Hakim cuba nyanyi tu. Sekarang Hakim dah nampak kat sana. Ada Jibril, ada Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel dan Israfil. Jadi kita terus lihatlah kepada malaikat-malaikat ini dan tugas-tugas mereka. Okey, yang pertama kita lihat adalah malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Seperti Rasul yang kita sayangi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu. Yang pertama di mana Hakim? Di Gua Hira. Betul, bagus Hakim, tepat. Kemudian malaikat kita yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Okey, seterusnya malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniup sangkakala pada tibanya hari kiamat kelak. Okey, seterusnya malaikat yang keempat adalah malaikat Israel ataupun malaikat Malakul Maut. Di dalam Al-Quran disebut sebagai Malakul Maut. Malaikat Malakul Maut ditugaskan untuk mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Okay, seterusnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib dan juga malaikat Atid, sifatnya kedua-dua malaikat ini mencatat amalan manusia, amalan baik dan juga amalan jahat. Okay, seterusnya malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan oleh Allah untuk menyoal orang yang telah meninggal dunia. Dan seterusnya malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga syurga dan malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga neraka. Kesemua malaikat-malaikat ini sangat patuh kepada Allah, sangat taat dalam menjalankan perintah Allah. Okey tak murid-murid kita dalam talian tersebut? Dapat? Setakat ni faham ke? Okey, seterusnya Hakim, di sini saya sertakan juga ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 98. Di sini ada maksudnya, yang mana Hakim nak cuba ke boleh saya membaca? bacakan ayatnya? Boleh Hakim, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir.
surah Al-Baqarah ayat 98. Okey, bagus bacaan Hakim. Tahniah, 5 markah juga Ustazah bagi pada Hakim. Ya, terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya Hakim, contoh kita yang seterusnya adalah daripada surah Az-Zukhruf ayat 77. Okey, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu memastikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya aku tetap tinggal, yakni di neraka ini. Malaikat Malik ditugaskan sebagai penjaga neraka. Ya. Okey, seterusnya kita tiba dah. Kita nak lihat kefahaman rakan-rakan hakim, murid-murid kita. Di sini saya sertakan segmen cari kata. Ya. Murid-murid dikehendaki untuk mengenal pasti dalam petak tersebut nama-nama malaikat. Saya akan bagi tugasnya dan murid-murid akan sebut nama-nama malaikat tersebut. Okey, dah bersedia? Dah bersedia ya? Tunjuk sikit macam ni, minta duit. Dah bersedia Ustazah? Okey Ustazah, mereka dah bersedia. Okey, kita mula Ya. Okey, malaikat yang pertama ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ya. Okey, malaikat apakah itu? Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Saya nak cuba Ustazah. Siapa tu? Teruskan, Azlin. Azlin, okey Azlin. Malaikat Jibril. Anda pasti? Yakin? Ya, saya pasti. Okey. Betul, kita Ustazah? tengok. Tu. Bagus. Ya, betul. Okey, seterusnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Siapakah malaikat tersebut? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Amalina. Amalina. Apakah jawapannya, Amalina? Malaikat Mikail, Ustazah. Mikail. Anda pasti? Yakin? Mikail? Kita tengok Betul jawapan ke, dia, Ustazah? Hakim. Ya, betul. Okey, bagus. Tahniah, Amalina. Seterusnya, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Siapakah malaikat tersebut? Okey. Siapa tu? Anissa. Anissa. Okey, teruskan Anissa. Malaikat Israfil Ustazah. Anda kunci Israfil. jawapan tersebut? Ya. Cantik. Cantik, Jom kita okey. lihat jawapannya. Betul. Ya, betul. Okey, bagus. Berapa markah Ustazah untuk mereka semua ni? Okey, 5 5 set seorang Betul. Okey, baik. Okey, seterusnya, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Siapakah malaikat tersebut? Seram mana pula tengok nama dia ni. Saya Ustazah. Okey, siapa tu? Zahra. Malaikat Israel Ustazah ataupun dipanggil sebagai Malakul Maut. Anda pasti? Yakin? Ya, pasti. Okey, bagus. Kita lihat jawapannya. Okey, betul. Ya, betul. Tahniah Tahniah. Zahra, 5 markah. Okey, seterusnya, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan baik manusia dan juga amalan jahat manusia. Siapakah malaikat tersebut? Okey, siapa tu? Adania. Okey, silakan. Malaikat Rokib mencatat amalan baik manusia, manakala malaikat Atid mencatat amalan jahat manusia. Anda pasti? Ya, Yakin? saya pasti. Okey, kita tengok jawapan Dania. Ya, betul. Bagus. Tahniah Dania, bagus. Seterusnya, malaikat yang seterusnya adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang yang telah meninggal dunia. Siapakah malaikat tersebut? Siapa Okey. Atika. Malaikat Munkar dan Nakir Ustazah. Anda pasti? Yakin? Pasti. Ya. Okey, kita tengok Jom kita jawapan dia lihat. Atika. Debar lah ni? Berdebar tak? Okey. Okey, betul. Okey, Munkar tahniah. dan Nakir. Tahniah Atika. Seterusnya, malaikat kita yang terakhir adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga syurga dan menjaga neraka. Siapakah malaikat tersebut? Okey. Syurga siapa, neraka siapa? Okey, Azlin. Okey, Silakan, Azlin. Azlin. Malaikat Ridwan menjaga syurga, manakala malaikat Malik menjaga pintu neraka. Betul ke, Azlin? Ya, saya yakin. Okey, Ya, kita tengok yakin jawapannya. Okey, Okey, tahniah Azlin. Malaikat Ridwan menjaga syurga, Ya. malaikat Malik menjaga
neraka. Kita semua ni bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang memasuki syurga Allah kelak. Amin. Okey, seterusnya kan Hakim. Okey Ustazah, berapa markah semuanya untuk murid-murid kita? Semuanya kita dah dapat tadi. Semua murid sangat kompetitif untuk menjawab. Semuanya dah rebut 5. Azlin tu dah dapat 10 tu. Kena lagi lawan Azlin. Kejar-kejar Azlin untuk dapat markah yang sama dengan Azlin. Tepuk sikit untuk diri sendiri. Tepuk untuk diri sendiri semua. Bagus. Tahniah. Ada soalan ke nak tanya tentang malaikat dan tugasnya? Dah boleh hafaz tak? Ada siapa yang dah boleh hafaz nak nyanyi satu sekali lagu nama-nama 10 nama malaikat? Ada tak yang nak cuba nyanyi? Nak bantu, nak tunjuk pada rakan-rakan kita yang di rumah? Azlin boleh Azlin? Atikah tunduk malu. Alah Ustazah, malulah Ustazah. Saya suara tak sedap. Dania tu, Dania macam nak je tu senyum. Okey Dania, silakan Dania. Okey Dania, silakan. Silakan. Silakan Dania. Okey, sila. Jibril. Okey, jangan lupa onkan mic. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israfil, Israel, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Okey, bagus. Tahniah. Hakim dah boleh ingat ke? Saya Ustazah ingat tu ingat tapi lagu takut lari. Okey. Bagus. Okey, kita teruskan Hakim. Boleh Ustazah. Tahniah kepada anak-anak murid kita, rakan-rakan Hakim yang hebat. Okey, seterusnya Hakim dan juga rakan-rakan semua murid-murid Ustazah yang berada dalam Google Meet yang sangat aktif, Ustazah suka sangat, dan juga saya yakin murid-murid kita di rumah juga sama macam murid-murid kita dalam Google Meet ni. Okey, kita seterusnya melihat apakah 5 tugas lain bagi para malaikat. Okey, tugas yang lain malaikat yang pertama adalah menanggung arash. Okay, kalau Hakim tengok arash arash adalah makhluk ciptaan Allah juga yang dikenali sebagai makhluk yang kata para ulama makhluk yang sangat besar, sangat luas, sangat pun kata agung. Itu pun arash Allah. Jadi malaikat-malaikat ni ada yang ditugaskan untuk menanggung arash. Okay, yang kedua adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malaikat sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berhenti. Itulah menunjukkan bahawasanya walaupun malaikat ni sangat hebat, tapi mereka ni tidak pernah lupakan tugas mereka dan juga tidak pernah lupa mengingati Allah. Dan seterusnya, tugas lain malaikat adalah menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Contoh macam kita sekarang ni. Hakim, rakan-rakan di dalam Google Meet, anak-anak murid Ustazah dan juga murid-murid di rumah. Kita semua ini dihamparkan sayap oleh para malaikat kerana kita pada hari ini berkumpul bersama-sama untuk menuntut ilmu. Dan seterusnya, tugas lain malaikat juga adalah mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Jika kita ini Hakim dan juga murid-murid sekalian seorang hamba yang sangat mematuhi perintah Allah, sentiasa mengingati Allah, malaikat akan mendoakan kesejahteraan, keampunan kita sentiasa. Seterusnya, tugas lain malaikat juga adalah membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Pernah tak Hakim rasa macam rasa bersalah, rasa nak buat baik? Macam mana tu Hakim kalau Hakim rasa? Kita rasa kadang-kadang bila contoh kalau kita nak buat salah tu rasa macam ni tak betul ni kan, dan bila kita rasa kita nak buat yang lebih baik, kebaikan yang lain. Okey, betul. Itulah Hakim kan kadang-kadang siapa yang membisikkan kepada kita itu sentiasa kerana Allah ni menyayangi para hambanya, Allah menyayangi setiap umat Islam yang beriman, semua hambanya. Allah mengurniakan makhluk yang hebat, yang taat kepada kita untuk membisikkan kebaikan ke hati manusia. Bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian kita boleh ingat 5 tugasan malaikat tersebut? Boleh Okey, kalau boleh kita rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Juga murid-murid kita yang berada dalam talian dan juga anda yang menonton dari rumah. Terima kasih. Okey Ustazah, tadi kita belajar malaikat juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah tasbih ataupun zikir yang boleh kita lakukan untuk kita mencontohi malaikat? Betul, zikir yang boleh kita amalkan. Kita boleh lihat di paparan skrin. Ustazah nak tugaskan Hakim lah hari ni. Untuk memimpin rakan-rakan Hakim dan juga rakan-rakan yang di rumah, murid-murid kita untuk mengamalkan zikir harian ini. Boleh Hakim? Okay, boleh. Okey, 5 markah lagi. Okey, 5 markah Ustazah. Okey, jadi murid-murid dalam talian boleh ikut serta ya. Boleh. Okay, saya baca sedikit demi sedikit. Okey. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Okey, jadi Ustazah, zikir ni boleh orang kata diungkapkan bila-bila masa Ustazah. Betul. Kita amalkan je sepanjang masa demi mencontohi ketaatan para malaikat. Okey Hakim, boleh Hakim? Boleh Ustazah. Okey, seterusnya kita akan melihat ini kita nak tanya pada murid-murid kita dalam Google Meet dan juga di rumah boleh mencuba. Apakah kan kita tahu kan Hakim kan, manusia dan malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terdapat beberapa perbezaan yang boleh kita klasifikasikan. Okey, sebelum Ustazah tunjukkan apakah perbezaan berikut, kita tanya dulu. Cantik Ustazah. Pada rakan-rakan kita yang di belakang yang senyum macam tu kan. Okey, kita tanya. Apakah perbezaan-perbezaan yang mereka ini boleh kenal pasti? Okey, dipersilakan. Siapa dahulu yang nak cuba? Okey. Berebut tu bagus. Okey, Anissa. Okey, Anissa dululah. Okey. Saya nak cuba Ustazah. Silakan Anissa. Perbezaan yang paling ketara yang kita boleh nampak adalah malaikat mempunyai sayap, manakala manusia pula tidak mempunyai sayap. Okey, betul. Ustazah? Betul, bagus. Okey. Okey, seterusnya ada siapa-siapa lagi yang nak bantu ataupun nak kongsi macam Anissa kongsikan tadi? Azlin tadi mungkin, Azlin angkat tangan tadi. Okey Azlin, silakan. Sila Azlin. Sayap dengan tidak bersayap Okey, Azlin. Perbezaan yang kedua yang boleh kita dapat kita tahu bahawasanya malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala manusia macam kita tahu kita diciptakan daripada tanah. Okey, bagus. Tahniah, betul. Okey, seterusnya siapa lagi rakan-rakan kita yang ingin berkongsi yang mereka kenal pasti apakah perbezaan di antara malaikat dan juga manusia? Atikah tadi angkat tangan Kak Amalina, maafkan saya. Okey, Amalina. Silakan Amalina. Perbezaan antara malaikat dan manusia ialah malaikat tidak berjantina, manakala manusia pula berjantina Ustazah. Okey, bagus. Okey, seorang lagi Ustazah nak cuba seorang lagi. Boleh kenal pasti tak? Okey Dania, belum habis Ustazah nak tanya dah angkat tangan. Bagus, proaktif. Okay, teruskan. Perbezaan yang seterusnya yang kita boleh dapat tahu ialah malaikat tidak ditarifkan dosa dan pahala, manakala manusia pula bila kita membuat sesuatu kebaikan kita akan mendapat balasan iaitu pahala, dan apabila kita melakukan sesuatu kejahatan kita akan mendapat balasan iaitu dosa. Okey, betul Dania. Cuma Ustazah nak betulkan sikit ayat Dania tadi. Dah betul dah. Manusia ini ditaklifkan dosa dan pahala. Manakala malaikat tidak kan? Cuma ayat Dania tadi diganjarkan pahala. Kalau kita buat baik kita dapat ganjaran pahala, tapi kalau kita buat jahat kita dapat balasan dosa. Okey, seterusnya Hakim, betul jadi, semua. Berapa markah untuk kita bagi lagi 5 dah seorang 5 lah ya. Dah dapat 20 dah seorang. Cuma Azli masih lagi mengungguli. Azli masih lagi berada di tangga teratas. Okey. Seterusnya Hakim, apa yang diberikan jawapan oleh rakan-rakan Hakim murid-murid kita betul. Cuma untuk menampakkan lagi perbezaan tersebut, okey, Ustazah buat macam ni. Okey, tengok Yang pertama kita boleh kenal pasti perbezaan tersebut adalah dalam aspek fizikal. Okey, seterusnya perbezaan tersebut lagi antara malaikat dan juga manusia, okey, kita kenal pasti melalui aspek sifat. Okey, dan yang seterusnya
murid-murid sekalian. Yang ketiga, kita boleh kenal pasti di antara perbezaan malaikat dan juga manusia adalah dalam aspek tanggungjawab. Jadi jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan hakim tadi, murid-murid dalam Google Meet, kita boleh pecah-pecahkan, kelas-kelaskan di dalam aspek-aspek berikut. Kita akan uji lagi mereka, Hakim. Boleh Ustazah. Dan saya yakin murid-murid kita di rumah juga semangat tu. Tengah mencari jawapan apakah perbezaan-perbezaan di dalam ketiga-tiga aspek tersebut. Okey, dah bersedia ke? Okey, saya dah bersedia. Bagaimana anda, murid-murid dalam talian? Boleh kita teruskan? Okey, cantik. Okey. Terbaik. Okey, kita teruskan. Okey, tengok perbezaan yang pertama yang kita kena pasti. Okey, boleh tak Ustazah nak minta anak murid Ustazah bantu Ustazah untuk baca A dan juga B, kemudian cuba tentukan yang mana satu malaikat dan yang mana satu manusia. Siapa yang nak cuba tu? Tengok dulu, perhati dulu. Kita kena fokus. Baru kita dapat bagi jawapan yang betul. Okey, siapa yang nak cuba? Dan mungkin juga murid-murid di rumah Ustazah boleh mencuba sekali dengan mungkinlah tunjukkan di hadapan ibu atau ayah kita. Betul, mereka cuba dengan ibu dan bapa mereka kan? Okey, cepat-cepat. Siapa yang nak cuba? Okey. Silang angkat tangan. Okay, mereka tengah baca Ustazah. Okey. Fokus ni, fokus. Kata apa jawapannya ni? Okey, baca elok-elok Okey, siapa yang nak cuba? Siapa tu Azlin? Azlin laju angkat tangan. Azlin. Okey Azlin, apakah jawapannya? A adalah aspek fizikal bagi malaikat dan manakala B adalah aspek fizikal bagi manusia. Azlin boleh baca tak dulu? Baca dulu A ni apa, B tu apa, and dia baru bagi jawapan. Lagi sekali Azlin cuba. Aspek A ialah cahaya tidak berjantina memiliki sayap, iaitu malaikat macam yang kita tahu. Manakala fizikal iaitu dicipta daripada tanah, iaitu Nabi Adam, berjantina tanpa sayap, manakala iaitu manusia. Okey. Jadi A adalah malaikat, B adalah manusia. Okey, kita tengok anda pasti Azlin kunci jawapan anda? Pasti. Okey, kita tengok Tara. Jom kita lihat. Betul. Okey, tahniah Azlin. A adalah aspek fizikal malaikat. Cahaya tidak berjantina memiliki sayap. Manakala B adalah aspek fizikal manusia. Diciptakan daripada tanah iaitu datuk kita Nabi Adam, dan air mani yang manusia seperti kita ini. Kemudian berjantina ada lelaki, ada perempuan dan juga tanpa sayap. Okey, seterusnya kita berapa uji markah, lagi. Ustazah, 5 markah untuk Azlin. 5 markah. Okey, terus berada di tangga teratas. Teruskan semua mengejar daripada belakang, semua hebat ni. Okey, teruskan. Okey, yang kedua. Siapa yang nak cuba tentukan yang manakah malaikat dan yang manakah manusia dalam aspek sifat? Okey, siapakah yang nak cuba? Baca elok-elok dahulu. Serius semua Semua tengah fokus Ustazah. Akhir nak cuba ke? Dan juga anda yang berada di rumah pun boleh turut serta baca dan kemudian mungkin boleh lontarkan jawapannya di hadapan ibu dan ayah betul, kita. Betul. Okey, Zahra, seperti miming sesuatu. Okey, Zahra, saya persilakan Zahra untuk memberikan jawapan. Anda boleh, saya yakin. Okey, Zahra, silakan. Baca dulu. Okey, jawapannya saya dapat perbezaan dari segi sifat A, tidak bernafsu, tidak makan dan minum, tidak mati hingga hari kiamat adalah bagi malaikat. Manakala sifat bagi B, bernafsu seperti berkahwin, makan dan minum dan mati adalah manusia. Okey, betul. Zahra, anda yakin? Anda kunci jawapan anda? Yakin. Okey, kita lihat jawapannya. Tara. Okey, betul. A adalah Zahra. Sifat malaikat, aspek sifat malaikat, dan juga B adalah aspek sifat manusia. Okey, seterusnya Hakim, satu lagi peluang untuk rakan-rakan Hakim di belakang ni. Okey. Untuk memberikan jawapan perbezaan di antara malaikat dan manusia dalam aspek tanggungjawab. Okey, saya persilakan siapa yang ingin mencuba? Okey, cepat. Siapa yang nak dapatkan markah yang seterusnya? Okey, cepat. Okey. Atika. Okey, Atika, silakan Atika. Ciri-ciri A iaitu sentiasa mentaati Allah dan menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala merupakan aspek fizikal malaikat. Aspek tanggungjawab malaikat, Atika.
aspek tanggungjawab malaikat. Okey, bagus. Manakala ciri-ciri B iaitu ada yang taat dan ingkar perintah Allah dan mendapat pahala dan dosa bagi setiap tindakan merupakan aspek fizikal manusia. Okey, aspek tanggungjawab manusia. Atika, Atika fizikal lagi ya. Okey, nanti Atika klasifikasikan lagi. Tak apa, bagus. Mencuba. Tahniah. Kita tengok jawapan Atika. Okey, betul. Tepat sekali. Tahniah Atika. Okey, bahagian aspek A, aspek tanggungjawab adalah malaikat sentiasa mentaati. Manakala aspek B adalah tanggungjawab manusia. Bagus, syabas semuanya. Saya yakin Ustazah untuk semua murid kita yang menjawab. Okey, kita bagi 5 markah lagi. 5 setiap konsisten seorang bagi 5. Okey, Okey, seterusnya anak-anak murid sekalian, jika kita telah mempelajari sifat-sifat malaikat, kan aspek fizikal, aspek tanggungjawab, sudah pastinya kita mengambil iktibar dalam kehidupan kita, Hakim. Okey, kita boleh lihat juga, Ustazah nak minta lah anak-anak murid Ustazah untuk memberikan pandangan, kongsikan idea masing-masing. Okey, macam mana kita nak aplikasikan keimanan kita kepada malaikat ini dan kita hubung kaitkan dengan kehidupan kita. Okey, kita bagi masa 20 saat. Okey, fokus. Kita nak cuba carikan apa iktibar yang boleh diambil, apa hikmah yang boleh diambil, dan adakah anak-anak murid kita sekalian ni, murid-murid kita pada dalam Google Meet ini mengaplikasikan konsep beriman kepada malaikat ini dalam kehidupan mereka. Yang penting kita amalkan apa yang kita belajar dalam kehidupan. Begitu juga bagi anda yang menonton di rumah macam biasa, boleh turut serta, boleh senaraikan mungkin di kertas ataupun di mana-mana macam buku ke. Betul. Iaitu hikmah beriman kepada malaikat. Hakim nak cuba dulu? Boleh. Jadi hikmah beriman kepada malaikat antara yang saya dapat ialah kita akan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ingin mencontohi malaikat tadi yang suka bertasbih. Betul, Ustazah? bagus. Bagus Hakim, hebat. Ada markah ke untuk saya? Ada. Nanti saya akan bagi akhir sekali nanti tu. Okey, baik. Seterusnya anak-anak murid Ustazah, siapa yang ingin kongsikan hikmah tersebut dengan rakan-rakan di rumah, dengan Ustazah. Okey, siapa? Anissa. Silakan Anissa. Yang dapat saya simpulkan setelah belajar tajuk ini ialah saya berasa lebih takut untuk membuat larangan Allah kerana segala apa yang saya buat akan diperhatikan dan dicatat oleh para malaikat. Okey, rasa bagus. Takut. Rasa gerun, rasa takut Kalau kita nak buat sesuatu tu kita berhati-hati. Sebab kita tahu di sisi kita ada malaikat raqib dan juga malaikat atid, malaikat pencatat lah. Sifat mereka ini sentiasa meneliti dan juga hadir di sisi kita. Okey, seterusnya siapa lagi yang ingin mencuba? Okey, seterusnya. Okey, Amalina. Okey, silakan Amalina. Hikmah yang saya dapat ialah saya dapat bentuk peribadi Muslim yang sejati kerana saya akan sentiasa beriman dan mencontohi malaikat. Okey, membentuk peribadi Muslim yang sejati. Sesuailah dengan mereka yang baru berusia 14 tahun. Okey, sekarang tengah bina jati diri, mencari identiti. Jadi dengan adanya contoh-contoh seperti ini, mereka dapat mencontohi dan amalkan dalam kehidupan. Okey, seorang lagi. Seorang lagi rakan Hakim. Siapa tu? Okey, Atika. Okey, silakan Atika. Hikmah yang dapat saya perolehi daripada tajuk ini ialah bertanggungjawab. Seperti mana malaikat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Saya cuba melaksanakan suruhan Allah seperti solat, berpuasa dan sebagainya. Okey, syabas. Bagus Atika. Kita sentiasa ada rasa tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak di skrin, sama juga jawapan Ustazah dengan anak-anak murid sekalian. Okey, bagus. Okey, yang pertama kita dengan adanya beriman, konsep beriman kepada malaikat, kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan kita juga akan menyedari bahawasanya malaikat adalah makhluk yang hebat pun taat pada perintah Allah. Yang kedua, dapat membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan sentiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya dapat kongsikan dengan murid-murid sekalian, kita akan berasa gerun untuk melakukan keburukan kerana kita yakin bahawasanya malaikat mencatat segala
amalan manusia. Ya. Boleh, Jadi, Ustazah? Hakim? Boleh, Ustazah. Jadi berapa untuk markah untuk AAA kita? Okey. Anissa, Amalina dan juga Akila. Kita masih lagi konsisten, kita masih lagi menambah 5 markah untuk setiap seorang. Baiklah. Jadi itulah antara orang kata tugasan malaikat dan juga hikmah kenapakah kita beriman kepada malaikat, dan banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustazah Nadia, tetapi kita lihat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Kita dah belajar tentang apakah maksud beriman dengan malaikat, dalil beriman malaikat itu, apa orang kata, ketaatan kepada malaikat, dan banyak lagi yang kita dah belajar bersama dengan ustazah kita, iaitu Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif, merupakan guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Baik Ustazah, kita nak fokuskan kepada apa pula untuk yang terakhir ni? Okey, Hakim, seperti biasalah kan, setelah kita mempelajari banyak subtopik pada hari ini, jadi sebagai penutup lah kan, kita ingin bertanya kepada anak-anak murid kita, apakah perkara yang anda pelajari pada hari ini, mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan di rumah. Dan juga soalan yang kedua, apakah yang akan membantu menjadikan pelajaran hari ini lebih berkesan. Okay, saya persilakan seorang murid yang ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian. Okey, siapa sila angkat tangan? Jangan malu, jangan segan, anda hebat hari ini. Oh, Azlin lagi. Okey, teruskan Azlin. Okey, Azlin, silakan. Saya dapat menerangkan perbandingan antara malaikat dengan manusia. Contohnya malaikat ada memiliki sayap, manakala manusia tidak memiliki sayap. Okey, maksudnya Azlin kat sini perkara yang penting Azlin pelajari tentang malaikat adalah perbezaan di antara malaikat dan juga manusia. Okay, jika macam mana kita nak membantu pelajaran hari ini menjadi lebih berkesan, Azlin kena buat apa lagi untuk tambahkan pengetahuan tentang tajuk ni? Saya akan terus meneroka buku teks KPM. Okey, maksudnya Azlin akan terus menambah pengetahuan dengan membaca buku teks seterusnya. Azlin mungkin akan Hakim kan, biasanya kalau kita baca ni, kita akan cari sumber-sumber yang lain. Kan, jadi kita akan menambah lagi pengetahuan kita tentang tajuk pada hari ini. Okey, ada lagi rakan-rakan kita yang ingin berkongsi tentang apa perkara penting yang anda pelajari pada hari ini? Ada? Mungkin Anissa ke Amalina. Okey, Amalina, silakan Amalina. Perkara penting yang saya dapat ialah saya dapat menyatakan nama-nama malaikat berserta tugas mereka kerana saya kagum dengan tugas-tugas mereka terhadap seluruh manusia di atas muka bumi ini. Okey, bagus. Jadikanlah para malaikat ini sentiasa taat melaksanakan tugas. Begitu juga kita sebagai manusia, jika kita mempunyai tugas yang ditugaskan oleh guru, ibu bapa, kan, kita kena taat dan patuh untuk melaksanakannya. Okey. Dan di akhir ini kan, saya nak tanyalah, kalau kita nampak dekat skrin kita tu, kat bawah tu kan ada ikon. Ada ikon A, dia angkat apa tu? Thumbs up. Ada ikon B macam sedih, tak berapa nak faham. Dan ikon C tu macam, tak faham lah. Jadi kita nak tanya pada rakan-rakan Hakim ni, murid-murid sekalian, saya yakin murid-murid di rumah juga akan cuba memilih ikon-ikon tersebut. Yang manakah mewakili anda untuk pelajaran hari ini, tajuk ketaatan malaikat. Okay, yang mana? A, faham. B, tak faham. C, faham sikit. Yang mana satu je? Cuba yang A, salah siapa yang memilih ikon A? Angkat tangan. Okey. Oh, okey. Semua pilih ikon A. Boleh angkat thumbs up, double thumbs up. Okey. Kalau tengok emoji tu dia sengit kepala macam ni. Dia sengit kepala dia. Okey. Macam Atikah buat tu. Oh, bagus. Hebat. Okay. Jadi, Ustazah ada hadiah. Untuk Hakim dan juga rakan-rakan di dalam Google Meet. Ya Allah, seronoknya. Seronok Hakim Jangan tengok lagi. Okey. Okey, Ustazah akan bagi bintang ni sebagai tanda
Hakim dan juga anak-anak murid sekalian sangat proaktif, sangat menunjukkan kesungguhan untuk mempelajari tajuk pada hari ini. Okey, Hakim boleh pakai. Terima kasih Ustazah dan juga tahniah kepada anda pula. Murid-murid dalam talian kita juga di rumah yang mencuba menjawab soalan yang telah diajukan. Betul ni. Untuk Amalina boleh pakai, Azlin, Okey, Atika. Okey, boleh pakai sekarang. Sudah ada post kan? Ada orang hantar tadi, adanya. Zahra dan juga Anissa. Mereka pun ada. Okey, mereka pun ada. Pakai macam Abang Hakim pakai. Okey Tazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Apakah rumusan yang Tazah boleh berikan kepada kami untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini? Okey, Ustazah haraplah di akhirnya seperti biasa Ustazah mengharapkan semua murid-murid di dalam Google Meet dan juga di rumah dapat mengambil iktibar tentang tajuk ketaatan malaikat dan juga dapat menghubungkaitkan, dapat mengamalkan sifat-sifat para malaikat walaupun hebat, walaupun kuat, tetapi sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ini? Okey, baiklah Hakim. Seperti biasa, Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan portal Sumberku untuk semua murid di Malaysia mengakses maklumat berkaitan dengan tajuk-tajuk PDP kita. So, bolehlah layari portal Delima dan juga Sumberku. Okey, baik Tazah. Saya sebenarnya dari tadi duk tengok je huruf tepi saya ni. Ini untuk apa Tazah ni? Kalau Hakim perasan, mula tadi Ustazah dah sebut sesuatu ayat, sebaris ayat berkaitan dengan malaikat. Kalau Hakim perhatikanlah kan, agak-agaknya apa ni tugas Hakim ni? Mewakili rakan-rakan Hakim kat belakang. Jadi saya mewakili murid-murid dalam talian juga di rumah. Saya akan susun kata-kata ini sebagai orang kata mengakhiri kelas kita pada hari ini. Betul Tazah? Betul. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nurul Nadia binti Abdul Latif, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya Selangor, dan juga anda murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak susun perkataan ini. Okay, silakan Hakim. KPM